Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita sehingga kita dapat menghirup udara Allah pada saat ini, pada ketika ini. Walaupun mungkin sekarang ini kita masih lagi dalam suasana lockdown. Bahkan oleh kerana suasana lockdown ini, maka perlulah kita look down dalam hati kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita merenung kembali apa yang berlaku pada diri kita, apa yang berlaku sekitar kita, apa yang berlaku di kawasan-kawasan yang ada kaitan dengan kita. Moga-moga dengan lockdown ini kita boleh look down dalam hati kita, kita boleh look around sekitar kita untuk kita bermuhasabah dan kita memperbaiki apa yang boleh kita baiki agar kehidupan kita ini lebih menuju ke arah yang lebih baik mengikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam tempoh yang kita rasakan cukup kita kata boleh menghalang pergerakan kita, tetapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi keamanan kepada kita. Moga-moga ujian yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua ini menjadi penguat semangat kita untuk kita lebih berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini kita akan bincangkan 5 kategori dan mentaliti manusia apabila beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 5 kategori dan mentaliti tersebut? InsyaAllah kita sama-sama berkongsi pada pertemuan kita kali ini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mentaliti yang pertama yang kita nak kongsikan pada pertemuan kita kali ini ialah yang pertama, mentaliti sebagai seorang kanak-kanak. Apabila kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan manusia yang mana mentalitinya terhadap ibadat ini seumpama mentaliti kanak-kanak. Bagaimana? Kita lihat pada seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ini apabila dia melakukan sesuatu suruhan, apabila dia tidak melakukan larangan, menghindarkan dia daripada melakukan larangan. Kenapa dia buat gitu? Kerana dia berfikiran kalau dia buat nanti, takut nanti mak ayah dia marah. Nanti orang tu marah, orang tu tegur dia, orang ni akan cakap macam orang tengking dia. Dia bimbang. Dia kalau tak buat benda ni, nanti mak ayah dia marah. Kalau dia tak buat benda ni, nanti dia tak dapat mainan dia. Nanti kalau tu banyak benda yang dia buat tu kerana mentalitinya sebagai seorang kanak memikirkan bahawa apa dia? Kalau dia tak buat begitu, dia takut. Dia fikir bahawa mak ayah dia nanti akan rotan. Dia fikir sebegitu kerana dia sebagai seorang kanak-kanak mentalitinya begitu. Jadi dalam beribadat ini ada di kalangan kita yang mana menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang kejam. Maaf tuan-tuan. Dia beranggapan bahawa Allah itu kejam dengannya. Baik. Jadi ini adalah seolah-olah mentaliti sebagai seorang kanak-kanak. Yang kedua, mentaliti sebagai seorang pekerja. Bagaimana? Contoh, apabila seseorang itu dia melakukan ibadat, maka yang dipikirkannya lebih kepada mendapat habuan dia. Contoh, dia nak siapkan dengan cepat sesuatu benda, dia nak siapkan dengan cepat supaya di akhir perbuatannya dia akan dapat gaji dia. Kan? Dia buat sesuatu kerana dia mengharapkan di akhir perbuatan dia dapat gaji. Dia nak siapkan kerja tu kerana dia tahu lepas pada buat kerja dia dapat gaji. Jadi mentaliti sebagai seorang pekerja ialah apabila dia
melakukan pekerjaan tersebut kerana nak dapatkan gajinya, nak dapatkan upah, nak tengok dengan cepat apa hasilnya. Baik. Mentaliti yang ketiga. Mentaliti orang yang melakukan ibadat dalam kategori ketiga ini ialah seumpama seorang pedagang. Bagaimana? Seorang pedagang, dia hanya mengharapkan keuntungan yang akan dicapai dalam tempoh yang dikehendaki. Sebagai contoh, apabila seseorang itu dia melakukan kerja ataupun ibadat, dia buat ibadat tu kerana apa dia? Kerana dia tahu bahawa dia akan dapat keuntungan daripada ibadat tu. Keuntungan yang berbentuk dunia semata-mata. Contoh, kalau kita ada orang dia baca surah Al-Waqi'ah. Kenapa awak baca surah Waqi'ah? Kerana dia dapat menghindarkan aku daripada fakir. Dia boleh menghindarkan aku daripada papa kedana. Dia boleh memberikan penjagaan kepada harta aku. Contoh kan. Ataupun dia solat duha. Kenapa dia solat duha? Kerana dia tahu bila solat duha, Allah akan bagi rezeki, Allah akan kembangkan rezeki dia, Allah akan banyakkan rezeki dia, Allah akan tambahkan harta dia. Sebab tu dia solat duha. Kalau tidak, hampir tak buatnya solat duha tu. Kalau tak baca je surah Waqi'ah. Yasin, dia tak akan baca surah Yasin kerana dia tahu dia ada hajat hari ini berbentuk keduniaan yang menguntungkan dunia tanpa ada kaitan dengan akhirat pun. Maka dia bacalah surah Yasin kerana dia tahu benda tu adalah benda yang menguntungkan dia di dunia ini. Lalu dia baca surah Yasin. Tapi kita nak sebut ini mentaliti sebagai seorang pedagang. Adakah itu benda salah? Ya, tak mungkin. Mungkin tidak salah. Tak mungkin pula. Mungkin tidak salah. Tetapi kita nak sebut ini antara mentaliti di kalangan orang yang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muslimin muslimat rahmati Allah. Mentaliti yang keempat. Mentaliti keempat ini ialah mentaliti sebagai seorang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang ketiga tadi, mentaliti yang ketiga sebagai seorang pedagang. Mentaliti yang keempat sebagai seorang yang bersyukur. Contoh, dia melakukan solat duha. Kenapa lakukan solat duha? Kerana dia rasa benda tu kerana nak bersyukur pada Allah, kerana Allah kurniakan kesihatan kepadanya pada hari tersebut. Di waktu pagi, dia bangun waktu pagi, dia boleh menghirup udara segar, dia boleh gerakkan jari jemarinya, dia boleh melihat, dia boleh bercakap, dia boleh mendengar. Oh ya Allah, syukurnya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada orang yang melakukan ibadat itu kerana dia merasakan nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bersedekah kerana apa dia? Kerana dia nak bersyukur pada Allah kurniakan rezeki dia pada hari tersebut. Maka dia pun nak kongsikan rezeki tersebut dengan orang lain. Seterusnya sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah, mentaliti yang kelima ialah mentaliti sebagai seorang pencinta. Kita dapati ada orang melakukan ibadat ni kerana dia cinta pada Allah. Kenapa awak buat begitu? Kerana ini adalah kecintaanku pada Allah. Sebagaimana seorang yang bercinta, dia buat sesuatu benda itu kerana dia cinta pada kekasihnya. Dia buat sesuatu itu, kekasih dia tak minta, kekasih dia tak buat. Contoh, kita katakan benda tu benda sunat, benda tu benda harus, tapi kenapa dia buat juga? Kerana ini bukti cintanya kepada seorang. Dia bagi bunga, kan? Kalau orang yang bujang, dia menghadiahkan sesuatu kepada orang yang dia cinta, orang kekasih dia. Walaupun benda tu tengok pada hukumnya kadang mungkin boleh, kadang tak boleh, kan? Kita bagi ikut dan aja, mak ayah terbiar, tak boleh lah tu. Tapi dia cinta pada kekasih dia. Dia buat tu kerana dia sayang. Dia buat tu kerana dia cinta. Kalau suami isteri, ya, walaupun tidak diminta untuk hadiahkan apa-apa, tapi dia menghadiahkan pada hari ulang tahun perkahwinannya, hadiahkan tu, hadiahkan gelang, ya Allah seronok kan dapat gelang. Pada hari lahir dia punya kekasih dia ataupun hari lahir pasangan dia, maka dia hadiahkan tu. Dia buat sesuatu, ayang hari ni ayang tak payah buat apa-apa, abang nak masak je. Ayang hari ni tak payah buat apa-apa, abang nak belanja ayang. Maka dia buat tu kerana apa? Kerana dia sayang kepada isteri dia.
Ya. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, mentaliti orang yang melakukan ibadat ini ada 5 yang kita sebutkan tadi. Mentaliti terakhir ialah sebagai seorang pencinta melakukan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah. Maka walaupun 5 mentaliti tadi, maka kita boleh naik ke tahap-tahap yang berikutnya secara berperingkat. Mungkin kita sekarang mentaliti kanak-kanak, kita akan naik sebagai mentaliti pekerja, pedagang, orang yang bersyukur, dan seterusnya kita mencapai tahap yang kelima, iaitu mentaliti sebagai seorang yang cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ia melakukan ibadat-ibadat dalam keadaan cinta, dalam keadaan tidak terpaksa, dalam keadaan dia cukup rindu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang disebut wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin, dan mereka tidak disuruh, diperintahkan untuk melakukan ibadat melainkan untuk ikhlaskan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beragama. Moga-moga kita ini walaupun dalam tempoh PKP sekarang ini, moga-moga kita masih lagi menjaga dan masih lagi kita memelihara diri kita daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Moga-moga kita dapat harungi ujian ini dengan penuh ketabahan, penuh kesedaran, dan dikurniakan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk kelemahan diri, moga-moga mendapat manfaat untuk kita bersama. Lebih-lebih lagi untuk saya yang bercakap ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.